ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوتي الكرام projector. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwatul kiram, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Dan ini merupakan malam terakhir kita untuk sama-sama bermuzakarah. Tapi oleh kerana kita lihat daripada maklum balas ikhwan dan akhwat semua, kita nak jadikan malam ni malam tazkirah, malam kita memperingatkan diri kita terhadap kedatangan bulan Ramadan. Jadi malam ni kita buka maudhu ni bebas, tidak terkait kepada kitab kita, sedangkan malam ini adalah sepatutnya kitab Talbis Iblis. Tapi kerana kita bukakan malam ini untuk membincangkan terhadap kedatangan bulan Ramadan dan sebagainya, atau soalan-soalan yang ada pada ikhwah dan akhwat, maka bolehlah ditujukan kepada kita insyaAllah pada malam yang berbahagia ini. Jadi ada saranan bagaimana kita nak jalankan kelas? Enam? Akhi Fatra ada apa-apa saranan? Kita kata malam ni kita cuba bincangkan terhadap hadis-hadis. Saya bawa buku hadis Nabi SAW, buku yang biasa kita bacakan, itu kitab Riyadhus Shalihin. Kita bacalah sedikit sebanyak hadis-hadis daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan bulan Ramadan insyaAllah. Jadi ada saranan lain, mungkin ada soalan yang khusus atau sebagainya. Nah, siapa ni? Saya. Okay. Maka kita mungkin dalam waktu ini, waktu akan datang ni adalah waktu untuk kita bergiat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita betul-betul melakukan ibadah dengan kegigihan yang amat sangat, yang tak pernah kita lakukan di waktu yang lain. Jadi kita jadikan malam ataupun bulan Ramadan ini sebagai sebaik-baik bulan, sebaik-baik waktu yang pernah kita alami. Jadi dengan itu kita cubalah
menghadirkan diri kita untuk beribadah kepada Allah dengan kita mengingati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang bermaksud barang siapa yang berdiri malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan ganjaran daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan daripadanya dosanya yang lepas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelebihan yang amat sangat keberadaan kita pada bulan Ramadan. Begitulah juga puasa di dalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang bermaksud barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan ganjaran daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Jadi maka kita dapati bahawa ganjaran yang Allah siapkan untuk kita pada bulan Ramadan begitu besar sangat. Dan kita jadikan matlamat utama kita mengacapi bulan Ramadan ini dengan mendapatkan keampunan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kita tentang bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan petunjuk bagi manusia, hudan linnasi wa bayyinat, dan juga sebagai penerangan pada manusia. Jadi kita lihat kedatangan kita, atau kita katakan bahawa dapatnya kita bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan ini, ia merupakan satu kelebihan yang sangat besar. Jadi dengan itu kita perlulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia taufik hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan sekiranya kita masih hidup pada bulan Ramadan, maka kita berharaplah bahawa kita dapat memperbaiki amalan-amalan kita dan menjadikan amalan yang terbaik kita yang pernah kita lakukan semasa kita hidup di dalam bulan Ramadan ini. Jadi dengan itu, biasakanlah diri kita dengan solat malam, kerana bulan Ramadan kita akan menghidupkan malam ni dengan solat malam. Maka dengan itu kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka wa asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Yang bermaksud, dan daripada waktu malam, maka bertahajudlah kepadanya sebagai sesuatu nafilah. Moga-moga Tuhanmu akan membangkitkanmu dengan makam
yang terpuji. Jadi dengan itu kita biasakan diri kita dengan melakukan solat-solat malam, kerana solat malam ini adalah satu kelebihan yang sangat besar. Kalau kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan Nabi SAW dalam maqam yang terpuji itu, di antaranya adalah sebab perbuatan Nabi SAW suka bersolat malam. Maka kita lakukanlah solat malam dengan penuh gigih, dengan penuh pengharapan kepada ganjaran-ganjaran Allah, dan penuh keimanan kita lakukanlah solat malam tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka yang melakukan demikian. Kanu minal laili, ayatnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka amat sedikit pada waktu malam mereka tidur. Kenapa mereka sedikit tidur? Kerana mereka berjaga malam untuk solat dalamnya. Jadi dengan itu kita lakukan solat malam untuk kita mendapat maqam kita, kedudukan kita di sisi Allah mulia. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-layli hatta yatafattar qadamah. Faqultu lahu lima tasna' hadha ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu abdan syakura. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat di waktu malam sehinggalah kedua kaki beliau bengkak. Maka aku berkata kepadanya, itu Aisyah berkata kepadanya, lima tasna' hadha, kenapa engkau lakukan ini? Solat sehingga kakinya bengkak. Wahai Rasulullah, sedangkan engkau telah diampunkan engkau apa yang terlebih dahulu, yang ke depan dan yang ke belakang daripada dosa-dosamu. Maka Nabi SAW menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah tidak aku ingin menjadi hamba yang sangat bersyukur. Jadi dengan itu sebenarnya kenapa Nabi SAW masih gigih melakukan ibadah-ibadah, terutama solat malam, sedangkan kakinya bengkak sebagainya. Nabi SAW menginginkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan Nabi sebagai orang yang sangat bersyukur. Syakur ini ialah hamba yang amat bersyukur. Sebab tu kita lihat, kerana apa kita lihat, satu ketika Umar radhiyallahu anhu telah apabila dia berada di tawaf, dia telah dengar satu orang orang telah berkata, Allahumma ja'alni minal qalilin, ya Allah jadikanlah aku daripada orang yang sedikit. Maka dia apabila mendengar orang ni berdoa demikian, dia bertanya, selepas orang ni habis tawaf, dia bertanya kepadanya, apa yang kau maksudkan orang yang sedikit? Yang dimaksudkan orang yang sedikit itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah pernah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali, amat sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur, yang sangat bersyukur. Jadi dengan itu
menjadi orang yang sangat bersyukur itu bukanlah senang. Jadi kita lihat Nabi SAW, walaupun dia telah diampunkan dosanya yang terdahulu dan dosa yang akan datang, dia masih lagi gigih untuk melakukan ibadah semata-mata untuk Allah SWT menjadikan dia sebagai golongan orang yang sangat-sangat sedikit itu, iaitu hamba-hamba ya Allah yang amat bersyukur. Jadi dengan itu kita lihat ikhwatul kiram, kita perlulah kadang-kadang bermuhasabah. Kita perlu bermuhasabah terhadap diri kita. Kita bermuhasabah tentang apakah kita telah melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Kalau kita telah melaksanakan, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas perkara tersebut. Dan kalau kita berkurangan terhadap melakukannya, maka perlulah kita berusaha untuk mempertingkatkan keadaan kita. Kerana seyogianya kita menjadi golongan yang bertakwa kepada Allah, perlu kita taat kepada segala perintah-perintah Allah. Jadi dengan itu kita berusaha untuk melakukan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan tentang solat malam ini, Nabi SAW telah bersabda, وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان. Daripada Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW satu ketika telah mengetuk ke rumah Ali dan Fatimah pada waktu malam. Maka beliau berkata pada mereka berdua, ala tusalliyan, yang bermaksud tidakkah kamu berdua solat. Kita lihat keprihatinan Nabi SAW untuk memberikan peringatan kepada kedua anaknya, Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini menunjukkan bahawa keprihatinan kita terhadap orang yang kita sayangi itu juga kita haruslah melakukan teguran-teguran kepada mereka. Dalam teguran-teguran kita sebenarnya sedikit sebanyak memberikan kemanfaatan kepada mereka. Satu ketika satu hadis lagi dari Nabi SAW, an Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli min al-lail. Qala Salim فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. Daripada Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum, daripada bapanya, kepada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah sekiranya beliau solat malam. Maka Salim berkata lepas itu, fakana Abdullah selepas itu tidak tidur pada waktu malam, melainkan sedikit. Jadi kita lihat bagaimana teguran Nabi SAW membuatnya lebih gigih untuk melakukan ketaatan. Nabi SAW menegur beliau, ni'mar rajuli Abdullah, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah sekiranya beliau solat malam. Jadi didatangkan sekiranya untuk menunjukkan kalau dia tak lakukan perkara itu, tidaklah dia tergolong dalam golongan yang terbaik. Jadi menunjukkan kepada kita kebaikan itu datangnya dengan
seseorang solat malam. Satu ketika Nabi SAW juga telah bersabda daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu lail fataraka qiyamal lail. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, Rasulullah SAW telah bersabda, wahai Abdullah, jangan jadi seperti fulan. Beliau pernah solat malam, maka beliau tinggalkan solat malam. Jadi Nabi SAW memberikan contoh kepada sahabat-sahabat, apabila seseorang mula tinggalkan daripada solat malam, maka itulah satu perkara yang menunjukkan terputusnya dia daripada kebaikan. Jadi dengan itu kita perlulah lakukan solat malam ini. Alhamdulillah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu, qala dzukira inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun nama laylatan hatta asbah, qala dzaka rajulun bala asy-syaitanu fi udhunayhi, qala fi udhunihi, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, telah disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang telah tidur di waktu malam sehingga subuh. Dia terlajaklah subuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi, dalam ataupun mengatakan fi udhunihi. Maka Nabi SAW bersabda, lelaki itu adalah lelaki syaitan telah kencingkan dia kepada kedua telinganya. Dalam satu riwayat lain, fi udhunihi, di ke telinganya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, menunjukkan bahawa kalau seseorang tidur sehingga subuh, ini banyak juga berlaku pada diri kita. Kita tanyalah diri kita, berapa banyak kali kita telah terlajak tidur sampai subuh misalnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya syaitan telah kencingkan telinga kita. Daripada hadis Nabi SAW, kita meyakini bahawa sabda Nabi SAW adalah benar. Maka kita yakini bahawa syaitan telah mengencingkan kedua telinga kita ataupun salah satu daripada telinga kita. Jadi dengan ini kita haruslah rasa waspada terhadap apa yang kita lakukan. Sekiranya kita banyak terlajak, boleh bangun subuh dan sebagainya, maka ini adalah di antara sebab kita terlajak. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'kidu asy-syaitanu ala qafiyati ar-ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadribu ala kulli uqdatin alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fadhakara Allah ta'ala in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun fa in salla
in hallat uqaduhu fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, syaitan akan mengikat di atas kepala seseorang, salah seorang daripada kamu, sekiranya dia tidur. Tiga ikatan. Dan dia, apabila dia mengikatnya, pada setiap ikatan itu dia telah berkata, alaika laylun tawilun farqud, ke atas engkau malam yang panjang, maka tidurlah. Maka sekiranya dia bangun, fadzakarallaha ta'ala in hallat uqdatun, sekiranya dia bangun, dia berzikir kepada Allah Ta'ala, maka akan terlerailah ikatan ini yang satu tadi. Fa in tawadda'a, sekiranya dia berwuduk, akan terlerai satu ikatan lagi. Maka sekiranya dia salat, akan terlerai ikatannya, maka dia akan berpagi-pagi dengan nasyitan tayyiban nafs, dengan apa, dengan dia akan bangun pagi dengan semangat, jiwanya baik. Sebagai ulama mengatakan di solat, maka solat sini adalah solat berjemaah. Dan sekiranya tidak, dia akan dibangun pagi dengan jiwa yang busuk dan malas. Jadi kesan daripada dia bangun dengan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi SAW menerangkan kepada kita, dia akan bangun dengan keadaan jiwa yang busuk dan kemalasan. Jadi dengan ini kita lihat daripada hadis Nabi SAW, kita dapatlah kelebihan. Kita perlulah melakukan dengan penuh semangat. Sebuah hadis lagi daripada Nabi SAW, an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at-ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dalam apa riwayat yang ada mengatakan wasilul arham adalah lebih tepat, ada tambahan tadi. Yang hadis ini yang saya baca tak ada tambahan wasilul arham. Dan Nabi SAW bersabda, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, tebarkanlah salam. Wa at'imu ta'am, dan berilah makan kepada sesiapa. Dan satu hadis lagi mengatakan wasilul arham, sambungkanlah silaturahmi. Silaturahim kita sambungkanlah. Lepas itu Nabi SAW bersabda, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan solatlah kamu pada waktu malam sedang orang ramai tidur. Sebab kita solat sedang orang ramai tidur, kita sedang bersendirian dengan Allah, bermunajat kepada Allah,
Allah, Nabi SAW menerangkan, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan memasuki syurga dengan penuh keselamatan. Jadi dengan kita melakukan, pertama, kita sebarkan salam. Sebarkan salam ini, kita sebarkan pada orang yang kita tahu ataupun orang yang tidak kita tahu. Kerana di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apabila seorang beri salam hanya pada orang yang dia tahu saja. Jadi janganlah kita jadi orang tersebut. Dengan kita beri kenal orang kita kenal, baru kita beri salam. Kalau tak kenal, orang salam beri salam pada kita tahu, tanya pada, maaf saya kenal awak tak? Awak kenal saya tak? kita tanya mereka, tak perlu. Kerana pertama, dia adalah saudara kita dalam Islam. Dengan keberadaan dia sebagai saudara kita dalam Islam, kita beri salam. Kerana beri salam ini akan menambahkan kasih sayang sebenarnya. Jadi dengan itu kita dapati bahawa perkara-perkara amalan, walaupun dia mungkin nampak ringan di mata kita, dia tidak berat di dalam fikiran kita, dia berat. Sebenarnya dia adalah satu perkara yang sangat berat. Kerana kedua, perkara-perkara ini adalah perkara yang mendatangkan kasih sayang ke Allah SWT kepada kita. Nabi SAW dalam satu hadis yang lain menerangkan tentang siapa yang wajib kasih sayang Allah kepadanya. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutajalisina fiyya, yang bermaksud telah wajib kasih sayang Allah, kasih sayangku, ini kasih sayang Allah kepada orang yang saling berkasih sayang kerana aku. Sesiapa yang berkasih sayang kerana Allah, dia akan dapat janji Allah, saya kasih sayang pada kita. Wali mutazawirina fiyah, dan orang yang saling ziarah menziarahi satu sama lain kerana Allah. Dan walil mutajalisina fiyah, dan mereka-mereka yang saling duduk kerana Allah. Mana saling dengar nasihat, beri nasihat sebagainya kerana Allah. Jadi kita lihat di antara perkara tadi adalah menyebabkan kasih sayang Allah. Jadi dengan itu kita lakukanlah, terlebih lagi bulan Ramadan ini, dengan kita menyambung silaturahmi, dengan kita menyambung kasih sayang kepada sanak saudara, dengan kaum kerabat dan sebagainya. Dengan itu kita, insya-Allah dengan ini kita akan dapat kasih sayang Allah. Kerana kasih sayang Allah SWT sebagaimana yang telah diterangkan adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan Allah SWT menerangkan kepada kita amalan-amalan apa yang boleh menyebabkan Allah berkasih sayang kepada kita. Jadi dengan itu lakukanlah sesuatu amalan yang boleh menyebabkan kita dikasihi Allah. Nah, jadi dengan itu kita lihat perlulah kita bersama-sama dan muhasabah amalan-amalan kita, dan di antara kita lakukan juga, kita beri makan kepada orang, sama ada orang kelaparan atau orang yang dalam keadaan biasa, yang tidak dalam keadaan kelaparan, kita berikan mereka makan juga adalah perkara baik. Jadi terlebih lagi dalam bulan Ramadan ini kita akan adakan beri makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Kita tahu bahawa memberi makan kepada orang yang berpuasa itu pahala sangat besar. Kerana dengan kita beri makan pada orang yang berpuasa, kita akan dapat pahala dia juga. Pahala puasa dia kita akan dapat.
Jadi orang yang bijak dalam keadaan kita nak memperbanyakkan pahala-pahala kita, kita berikanlah makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan segala apa pahala-pahala yang mereka lakukan dalam berpuasa, kita juga mendapatinya. Dan ini adalah satu perkara yang kita katakan satu investasi yang sangat berharga. Kerana kita tahu kita hidup sangat singkat masa kita. Tapi kita dalam keadaan kita hidup yang singkat ini, kita boleh dapat pahala yang lebih dengan kita beri makan orang-orang berpuasa. Dengan itu kita juga dapat pahala mereka. Sebuah hadis Nabi SAW sabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri fa'ili." Atau lebih kurang hadis yang bermakna demikian. Bahawa Nabi SAW menerangkan barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala orang yang melakukannya. Lebih kurang hadis tersebut. Jadi kita lihat, kita ambil segala peluang yang dapat kita lakukan. Seperti kita boleh memberi makan kepada orang yang berpuasa, kita berikan. Sama ada di dalam negeri atau di luar negeri. Jadi dengan itu peluang-peluang tersebut kita tak biarkan terlepas daripada kita. Dan Nabi SAW sabda berikan galakan pada salat malam ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da ramadani syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Yang bermaksud, sebaik-baik puasa selepas Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Dan sebaik-baik solat selepas solat fardu adalah solat malam. Nabi SAW menerangkan bahawa solat malam adalah sebaik-baik solat selepas solat fardu. Tak ada satu perkara yang mendekatkan kita kepada Allah setelah kita lakukan solat fardu lebih daripada solat malam. Jadi solat malam ni kita haruslah letakkan priority kita untuk kita lakukan. Sewaktu sebelum lagi datang bulan Ramadan, kita lakukan solat malam supaya kita terbiasa. Dengan keterbiasaan kita dengan lakukan solat malam, insya-Allah kita akan dapat kebiasaan ini dan kita akan terus melakukan solat malam. Selepas Ramadan pergi pun kita akan terus melakukannya. Semoga Allah SWT menjadikan kita golongan yang bertakwa. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, salatul laili mathna mathna fa idza khifta as-subha fa'utir biwahidah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, solat malam dua-dua. Dua-dua ulama ada menjelaskan dalam keadaan dua-dua itu tidak, dua-dua maknanya dia genap. Sekiranya kamu takut subuh, maka berwitir dah dengan satu. Apabila kita takut nak dekat subuh, kita berwitir dengan satu. Untuk kita menjadikan witir kita adalah solat yang terakhir pada waktu malam. Dan ini bagi mereka yang dapat solat malam, dapat juga solat witir pada akhir-akhir waktu.
وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. Nabi SAW pernah solat pada waktu malam dua-dua, maknanya genap-genap, dan berwitir dengan satu rakaat. Hadis telah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, kita semain terawih di masjid. Saya Kita akan ikut sekali ikut imam. Jadi waktu malam tu bayang tampil. Dia boleh buat dua-dua tapi tampil Witir. Nah, kalau kita dah solat malam, solat terawih misalnya, dan solat bersama imam, dan kita mungkin telah sama ada telah berwitir dengan imam atau tidak. Kalau kita bangun misalnya waktu malam lagi, ada keinginan untuk solat malam, solatlah waktu malam, tak ada masalah, tidak ada halangan untuk kita solat pada waktu tersebut. Tapi apabila telah kita solat, setelah mungkin sebelum ni kita telah witir. Kalau kita telah witir sebelum ni, maka terus pada waktu malam tu kita solat saja, solat dua-dua genap-genap, tidak payah berwitir lagi. Tapi kalau kita belum lagi berwitir, maka kita jadikan solat kita terakhir solat witir. Nah. Soalan lain? Jadi kita dalam keadaan itu, kita lakukan dengan kegigihan kita untuk melakukan solat-solat malam. Ustaz, ada dekat pahala sembahyang separuh malam kalau lepas imam bersurai tu tarawih ke isyak? Isyak. Separuh malam isyak. Lepas subuh semalaman. Dengan imam berjamaah lain. Jadi kelebihan solat berjemaah dengan imam di masjid. Siapa solat isyak dengan berjemaah di masjid, seolah-olah dia solat setengah malam. Dan satu hadis lagi, kalau orang solat pada waktu subuh dengan di masjid bersama imam, seolah-olah dia solat semalaman. Bukan bermakna kita tinggalkan solat malam, tak. Tapi kalau kita tambah, walaupun kita dah tahu pahala ni begitu seolah-olah solat malam, kita lakukan juga kerana kita mengumpulkan pahala. Itu adalah satu perkara yang penting. Nah, yang abdal dari masjid bukan rumah. Ada di masjid. Memang di masjid, maksudnya di masjid. Kerana hadis tu hadis berkenaan dengan solat berjemaah di masjid. Okay. Ada soalan lain? Banyak lagi kita lihat. Oleh itu kita buka untuk awak tanya berkenaan apa-apa berkenaan untuk solat, sama ada solat ke ataupun tentang puasanya atau sebagainya. Nah, isyak tu seakan setengah malam. Jadi tarawih itu yang saya dengar seluruh malam dengan masjid. Okay. Solat tarawih di masjid sehingga imam habis, seolah-olah semalaman. Kita boleh dapat pahala banyak semalaman berkali-kali kita boleh. Solat malam, solat isyak dengan di masjid, solat subuh di masjid, dengan solat tarawih sekali di masjid, pahala kita dah berganda-ganda. Nah, apa dia? Jadi walau itu kita mana peluang kita dapat, kita lakukan. Jadi kita lakukan seberapa mampu kita. Kalau dapat peluang kita lakukan. Kalau tak dapat solat di masjid, solat di rumah misalnya, atau di tempat lain, tempat yang kita boleh buat berjemaah, itu pun boleh dikira sebagai seolah-olah masjid. Ya. Kalau dia tak sebab bikin tak sebab bikin. Apa soalannya? Boleh ulang balik soalan? Ulangkan soalannya.
ulangkan soalannya. Tak sempat aktiviti dan dua tak sempat aktiviti lah. Witir cuba. Tak sempat again. Tinggal lah. Okey, kalau tak sempat, sebenarnya kalau kita dapat lakukannya pada waktu malam lebih baik. Tapi kalau tak dapat lakukan waktu malam, kita terlepas solat witir misalnya. Nabi SAW pernah kalau dia solat terlepas solat witir, Nabi akan solat pada waktu siang dengan genapkannya. Jadi sebaik-baiknya bikin 3 lah. Kalau kita sebaik kita bagi 3, kerana 3 adalah witir yang sempurna, yang lebih sempurna daripada lain daripada itu ataupun kurang daripada itu. Jadi sebabnya kita bikin 3. Tapi kalau kita lihat, kalau kita nak bikin, kalau kita terlepas, kalau kita biasa bikin 3, terlepas kita buat witir kita. Kalau kita terlepas buat witir kita, kita boleh buat witir kita pada waktu duha. Kalau kita selalu witir 3, pada waktu duha buat 4 rakaat. Kalau witir kita 5, pada waktu duha buat 6 rakaat. Jadi kita genapkan witir tadi kepada ganjil tadi pada genap. 4 dua ke atau terus 4 sampai kali awal? Dua. Kerana solat siang tu juga hadis Nabi SAW bersabda juga, solatun nahari masna juga. Ustaz, macam yang itu yang minggu tahun lepas Ramadan nak umrah tak dapat pasal COVID. Macam ni dah niat. Pasal dia Majlis Haram dia punya imam juga satu imam dah lepas, satu nanti satu imam lagi sambung. Jadi ingat nak jumpa kalau tak dapat kan. Dan semua dikasih COVID ni. Kalau tak dapat kerana darurat dan keadaan takdir lah, tak ada masalah. Semoga Allah Taala mengirim pahala kita ke kajian kita yang kehendak kita nak. Soalan pada mulai ni, apakah kita lakukan qiyam berjemaah khusus di Ramadan saja? Kalau selain Ramadan, kalau kita nak qiyam, kita tak boleh berjemaah. Misalnya dengan isteri kita sendiri. Solat malam yang dimaksud hari hadis semua adalah solat malam yang bukan solat berjemaah. Tapi boleh dibuat jemaah kalau ulama mengatakan boleh bila secara tidak sengaja. Masa saya bangun, saya lihat Munir tengah solat. Terus saya solatlah di belakang dia, terus saya takbir, Allahu Akbar. Maka ini adalah satu persetujuan, tak ada masalah. Tapi kalau kita sengaja menyetujui satu waktu untuk bangun saya, maka di sini sebenarnya ulama kata itu bukanlah disunatkan, bukan satu perkara sunnah. Wallahu ta'ala. Jadi dengan melakukan cara itu sebenarnya bukan sunnah. Wallahu ta'ala. Melainkan Ramadan. Bulan Ramadan kerana ada dalil menunjukkan Nabi SAW lakukan. Dan Nabi galakkan untuk lakukan berjemaah. Jadi pelaksanaan berjemaah itu adalah suatu anjuran daripada Nabi SAW sendiri. Walaupun Nabi tak buat kerana takutkan dia diwajibkan ke atas umatnya pada waktu dia diberi syariat. Tapi bukan bermakna dia tidak disyariatkan, bahkan disyariatkan. Ada seorang di online, kejap saya kena buka sekejap. Okey, Abu Hazim ada soalan. Assalamualaikum, apakah solat tarawih pada bulan Ramadan sama seperti solat malam di luar bulan Ramadan? Apakah beza solat tarawih, qiyamul lail dan tahajud? Soalan ada macam-macam, dia kena satu pecah-pecahkan lah. Apakah solat tarawih pada bulan Ramadan sama seperti solat malam di luar bulan Ramadan? Tadi saya katakan bahawa dia tidak, kerana anjuran kepada solat tarawih dan solat malam pada bulan Ramadan adalah anjuran yang daripada Nabi SAW. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat digalakkan. Dan ulama terangkan sebagai sesuatu yang sunnahnya
sunnah muakkadah, dan dia ada salah satu daripada fardu kifayah yang mana sebagian ulama ataupun sunnah yang kifayah perlu dilakukan oleh sekelompok manusia, dan kalau tidak dilakukan mestilah kalau kita ada kerajaan Islam sebagainya, mereka harus menganjurkan untuk dilaksanakan. Okey, tentang solat malam yang dilakukan pada luar bulan Ramadan, maka dia adalah satu anjuran dan dia tidaklah seperti kekuatan galakannya seperti galakan pada bulan Ramadan. Jadi dengan itu tak payahlah kita menekankan orang apa yang Nabi tak tekankan. Jadi tak perlu kita tekankan. Sebab itu kalau kita tetapkan pada waktu orang semua mesti ada sebagainya, tidak pada selain bulan Ramadan tidak sebenarnya dianjurkan. Allah Ta'ala. Yes. Biasa saya dengar macam awal-awal. Memang akan menjadi yang kita akan lakukan siang. Di samping itu, dia akan lepaskan lakukan siang dalam mana solat tahajud, apa rakaat. Dan lepas ini kita akan sembahyang apa? Kalau akan cakap tentang solat tahajud, itu nanti akan solat taubat, tasbih, orang ide, lalu akan cakap dengan gitu lah, boleh gitu. Okay, sebenarnya kalau kita nak solat bersama ni, dilakukan qiyamul lail di masjid sebagainya, sebenarnya boleh kita kata solat taubat, solat witir, solat tasbih. Sebenarnya solat tadi, solat tasbih, solat tasbih dia adalah yang dikhilafkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan dia tidak disunatkan, tapi sebagian mengatakan disunat. Jadi dengan itu pendapat tentang solat tasbih sendiri ada khilaf. Syekh Utsaimin rahimahullah melihat tidak disyariatkan solat tasbih, kerana beliau mengatakan tak ada satu contoh pun dalam syarak dalam perintah Allah ini yang menunjukkan cara pelaksanaan solat tasbih. Jadi dengan itu dia mengatakan solat tasbih sebenarnya bukanlah satu yang disyariatkan. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan dengan mengatakan riwayat tersebut menguatkan, jadi dia adalah hadis yang hasan. Jadi dengan demikian ini adalah satu khilaf di antara ulama, maka dengan itu kita bolehlah siapa yang berpendapat bahawa dia bukan satu perkara yang disyaratkan, dia jangan dekan kepada orang lain yang dia mengatakan dia perlu solat tarawih, solat tasbih dan sebagainya. Jadi oleh itu mereka yang solat di masjid dan sebagainya, kalau mereka sebenarnya mengatakan solat tasbih dan sebagainya, mereka telah mewajibkan dia telah melazimkan apa yang sebenarnya tidak lazim. Jadi dengan itu lebih baik tidak lakukan demikian. Nah, kalau kita misalnya imam solat tahajud, tapi kita solat juga, tapi kita niatnya secara lain, boleh tak? Boleh. Kalau kita solat mengimamkan, menjadikan dia imam saja, kerana supaya dapat dia pahala makmum sesuai, tak ada masalah. Jadi dengan itu boleh kalau siapa nak solat bersama orang imam sebagai makmum, dia solat bersama imam tersebut, dia tidak mengikut apa niat orang imam tersebut, tak ada masalah. Wallahu ta'ala. Kita ikut imam sebagai ikut je, ditambah bihina. Bila imam ditambah bihina. Jadi untuk umat kita, boleh tak kita gandingkan dengan doa-doa yang umum daripada sunnah dan Al-Quran? Kunut witir ya. Berkenaan kunut witir sebenarnya tak ada yang pengkhususan. Jadi tak ada itu, kalau orang nak doa ada apa doa sekali, dia tak ada masalah. Tapi sebaiknya doa kunut ada beberapa lafaz yang Nabi SAW pernah mengikrarkan bahawa dia sebagai doa yang dibaca. Nah, kalau kita gandingkan dengan doa lain pun boleh, insyaAllah. Tak ada masalah, bukan satu kesalahan. Kerana orang pada waktu doa dia boleh pilih apa saja doa. Ketika dia berdoa,
Dia memilih apa saja doa, tak ada masalah. Soalan Abu Husna. Assalamualaikum Ustaz. Korek hidung atau telinga di waktu siang Ramadan membatalkan puasa ke? Korek hidung atau telinga di waktu siang Ramadan? Sebenarnya korek hidung atau telinga sebenarnya tak membatalkan puasa. Pada dasarnya tak membatalkan puasa, melainkan dimasukkan sesuatu. Dimasukkan mungkin dia korek dengan taruh barang misalnya, lepas tu tinggalkan barang tu. Maka itu tak itu. Tapi kalau sekarang Ustaz, macam yang keadaan sekarang, panggil ada pekerja yang datang kena buat swab tu, swab tu akan membatalkan Ustaz. Swab test tak? Swab test kalau untuk masalah ini tak ada. Pasal dia kena melalui test tu kan Ustaz, dia masukkan kat hidung tu, itu dah membatalkan Ustaz. Kan, pasal sampai kalau orang tu muntah, mungkin boleh. Tapi kita kata jarang orang buat swab test orang muntah kan. Selalu muntah. Satu soalan saya tentang kunut itu, hanya dilakukan apakah setiap di bulan Ramadan aja ataupun di lain waktu pun kita boleh lakukan bila kita melakukan witir itu yang terakhir kan Ustaz, kita lakukan doa kunut kita. Apakah boleh kita lakukan di luar bulan? Pada mazhab Syafi'i, mereka mensyariatkan witir, pembacaan witir itu pada 15 hari bulan terakhir bulan Ramadan. Tapi sebenarnya Nabi SAW telah daripada hadis, saya lupa hadis perawinya, menunjukkan bahawa sahabat membacakan witir itu pada waktu malam, solat malam. Jadi dengan itu solat witir itu dibacakan kunut dia pada setiap malam. Tak bukan solat tunggu pada waktu bulan Ramadan baru kita baca witir. Tak. Witir itu boleh dibacakan pada setiap waktu kita solat witir, kita boleh lakukan. Okey, kita dah lakukan witir, katakan saya cakap diri saya. Saya lakukan aku tertidur. Lepas syisak, lepas sembahyang dah isyak, saya terus buat witir. Tapi saya bangun pagi nanti, saya buat sembahyang tahajud. Jadi rekaan yang terakhir itu, boleh saya buat doa kunut Ustaz? Ataupun mesti saya lakukan di witir sebelum saya tidur tadi itu, doa kunutnya? Sebaiknya kalau kita nak kenakan witir kita tu, kita lakukan pada waktu kunut yang baik. Maksud dalam solat witir Ustaz. Tapi kalau kita nak solat lain, nak solat witir pun boleh. Maksudnya saya nak solat lain, solat lain, tapi saya nak witir masuk, tak ada masalah juga. Tapi kita kata yang paling tepat apabila kita kunut baru kita witir. Ada lagi soalan Ustaz, bagaimana dengan hadis Aisyah yang mengatakan Nabi di luar Ramadan dengan dalam bulan Ramadan tak lebih daripada 19 rakaat. Tapi sekarang kalau kita solat tarawih dengan kat masjid dah ada 20 balik, kita bikin 8, lepas kita balik bikin atau kita bikin ada bikin 8 kan, satu 3 bikin. Tapi macam mana solat malam Ustaz berkenaan dengan hadis ni? Bila dah satu malam tu dah, kalau kita nak solat malam dah lebih 11. Okey. Pertama sekali sabda hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia bukan menghalang. Maknanya itu ada perbuatan Nabi. Dan tapi perbuatan Nabi ini telah dapat daripada sahabat menunjukkan bahawa Nabi telah lakukan solat witir lebih daripada 11, 13. Ada hadis yang lain menunjukkan 13. Jadi menunjukkan bahawa hadis yang mengatakan tak pernah itu daripada pengetahuan Aisyah. Tak ada masalah. Kerana perawi akan meriwayatkan apa yang dia dengar. Itu dasarnya. Dan kedua, kita hadis itu tak menghalangkan seseorang jangan solat malam lebih daripada 13, lebih daripada 11. Kerana lebih dari 11 kita lihat tak ada larangan daripada hadis. Dan hadis itu bukan menunjukkan larangan lebih dari 11. Dia mengatakan tentang apa perbuatan Nabi. Aisyah nampak. Jadi dengan itu adalah periwayatan Aisyah
mengkhabarkan kita bagaimana Nabi SAW salat. Itu 11 rakaat. Itu kalau kita lihat 11 rakaat itu adalah hadis yang sahih daripada sudut daripada hadis yang lebih kukuh, kita kata adalah lebih daripada 13. Nabi Syabani juga telah menerangkan tentang bahawa Nabi SAW telah melakukan solat 11 rakaat. Jadi menunjukkan bahawa ada dalil menunjukkan Nabi telah solat lebih 13. Jadi poinnya, sedangkan Nabi SAW tidak melarang, tidak menghadkan solat tersebut, maka kita boleh menghadkan. Siapa kita untuk menghadkan? Tidak daripada hadis Nabi SAW menunjukkan, maka dengan itu tak boleh kita menghadkan. Jadi di antara pendapat Syekh Albani rahimahullah mengatakan tak boleh solat lebih 11 untuk solat tarawih dan sebagainya. Maka itu kalau kita lihat tidak begitu kuat, kerana pendapat yang lebih kuat adalah tak ada halangan, tak ada had pada perbilangan waktu, bilangan solat tersebut dilakukan berapa banyak. Kerana ada juga riwayat yang menunjukkan di Madinah mereka pernah solat tarawih 36 rakaat. Jadi dengan itu perbuatan tersebut memang terdapat dalam sejarah, dan perbuatan itu dipersetujui oleh sebahagian ulama, menunjukkan bahawa perbuatan itu bukan satu perbuatan mungkar. Jadi untuk menghatikan mungkar juga satu perkara yang sangat menghairankan kerana ulama daripada dulu tidak mengharamkan perkara tersebut. Jadi dengan itu kita sebaiknya kita berlapang dada dengan kadar solat itu berapa banyak, tidak ada, kerana Nabi tak menghadkan, maka tidak bolehlah kita hadkan. Jadi sebab itu kalau kita misalnya solat berapa rakaat, solat di Masjid Nabawi atau Masjid Haram 20 rakaat, maka solat 20 rakaat. 23 misalnya, solat 23 rakaat. Jadi sebaik-baiknya kita solat kita sampai akhir bersama-sama dengan imam selesai habis, dapat pahala semalaman. Jadi semoga Allah SWT menjadikan kita golongan yang bertakwa. Ada soalan lain, ikhwan? Tak ada anjuran tak? Ada akhi Rizwan ada perkara nak bincangkan tentang tafsir Su'aib. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. InsyaAllah aku nak berikan duit untuk iftar di Vietnam ataupun Cambodia. Boleh berikan cash, kalau tak pun boleh PayNow ataupun transfer pada orang anda. Tapi kalau transfer tu pastikan hantar message anda lah, jadi anda boleh catat, boleh tahu. Dan beritahulah sama ada infak ataupun infak untuk iftar ataupun zakat, yang ada kasih zakat ataupun fidyah ataupun duit riba ke, dia bagi tahu anda. Ada Syabani ni ada zakat, fidyah. Kalau siapa yang nak bayar fidyah, kadar dia biasanya orang tanya since ni fidyah kadar dia satu hari 600 gram satu sak kurang. Tapi 2 sak kita boleh juga nak satu sak tu macam 2 mud. 2 kaupan lah. Dia sebenarnya kasih makan orang miskin. Tapi kalau dikadarkan dengan beras, dia 1 sak lah. 1 sak tu 2 mud dalam 1,5 kilo. 1,5 kilo beras. Dia kalau 1 sak, betul. Dia cepat bergantang. Satu gantang 3 kilo. 4 sak. 4 sak. Satu gantang 3 kilo. Jadi kalau 2 sak, satu gantang badadi kan? Satu gantang dabi kan?
Satu kantang Nabi tu kadarnya dalam 2.8 kilo ke 3 kilo lah kita naikkan. So kalau dua sak 1.5 kilo lebih kurang untuk fidyah. Ya, ini mud. Ini mud. Dua mud. Satu mud. Itu kadar untuk fidyah. Fidyah kasih beras tu. Kita akan kasih orang duit, orang akan belikan beras. Kita kasih duit. Harga beras tu. Harga beras 1 kilo beras, kalau kita kasih dekat Vietnam kan, 1 kilo 1 USD. 1 kilo 1 USD. Tapi kalau nak kita boleh sediakan berapa hari kan, nanti anda boleh carikan insyaAllah. Itu masjid yang kita infak dulu. Masjid kita infak. Kawasan situ lah, memang kawasan tu banyak orang muslimin. Jadi ada beberapa kampung lah, bukan satu kampung, ada beberapa kampung. Cakap Caudak di Anggiang itu satu. Kemudian yang apa dekat Cambodia sama ada di Takeo, di Phnom Penh ataupun di Battambang. Ini dua kawasan. Dan untuk kelas ustaz pada hari Khamis dan Ahad. Khamis dan Ahad jam 6 petang, insyaAllah kita akan berikan link online. Dan pada siapa yang berminat pun nanti dia ada online juga, ustaz diundang untuk menyampaikan ceramah untuk topik apa ni, kencing manis, diabetik kan. Untuk orang yang nak berpuasa di Bukit Batok Sisi pada hari Ahad ni jam 11 pagi hingga 1 petang. Tapi insyaAllah Ahad kami 11 hari bulan April ni. Tapi cuma ada 50 orang je yang boleh kat sana. Tapi nanti insyaAllah nanti link dia akan post dekat WhatsApp. Sign pada tu dah jadi hari ni kita akhir kelas. Kita akan buka kembali 2 minggu selepas 1 Syawal. 2 minggu selepas 1 Syawal. Cukup 2 minggu? InsyaAllah 27 lah. Ada 27 insyaAllah. 2 minggu. Kalau ada 2 minggu kalau 2 minggu selepas Syawal 25 lah. 25 insyaAllah. Lebih kurang lah. Nanti kita akan umumkan lagi di WhatsApp. Baik, ada apa-apa soalan yang untuk fitir, insyaAllah nanti bila dah selepas 15 Ramadan, insyaAllah kita boleh, siapa yang nak bagi dah boleh bagilah, bagi untuk. Dan kita akan agihkan satu hari sebelum 1 Syawal. Kita buat di sini. Kita gabung dengan Bayan. Akan berisan. So kadar dia ikut kadar beras yang antum makan. Kalau antum makan beras 1 kilo $2, antum kalikan 3 lah, maknanya $6 untuk satu orang. Walaupun antum nak ikut kadar mu'is pun nak kata. Khair, insyaAllah jazakumullah khairan. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir saya zikirkan tasbih kafarat dan salatul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Rizwan ada memberi